Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Selangor. Yang berhormat Datuk Afif, yang berhormat Sisa PN Negeri Selangor, yang berbahagia Saudara Zaidi, Sisa Perubahan Pas Selangor, yang berhormat Ustaz Zamri, Timbalan Kerja Sejaya, Dia Ketua Dewan Ulama Negeri Selangor, seterusnya wakil rakyat yang berhormat daripada PN Negeri Selangor. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana petang ini dapat kita mengadakan sidang media yang khusus diberikan bagi sokongan daripada PN Negeri Selangor dalam pilihan raya Negeri Pengaman P40 yang akan berlangsung pada 2 hari bulan Disember nanti. Jadi pada petang ini kami ingin buat pernyataan sokongan yang mantap, kokoh daripada PN Negeri Selangor, dan kami semua datang menunjukkan sokongan dan dokongan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri Mukhtar yang menjadi calon PN di P40 Kemaman. Bagi PRK kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media atas kehadiran sidang media bagi PN Selangor sempena PRK 40 Kemaman pada petang ini. Bagi PRK kali ini, jentera PAS PN Selangor dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kempen bagi pengundi-pengundi bukan Melayu, khususnya masyarakat Tionghoa. Alhamdulillah, sepanjang 10 hari tempoh kempen, kami mendapat menyimpulkan bahawa sokongan pengundi bukan Melayu kepada calon nombor 2 P40 PRK Kemaman Dr. Samsuri atau lebih dikenal sebagai Dr. Sam yang merupakan Menteri Besar Terengganu meningkat dan cukup menggalakkan. Penerimaan dan peningkatan sokongan yang baik di kalangan penyokong bukan Melayu dalam siri kempen PRK Kemaman ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, calon mesra rakyat yang diterima oleh para pengundi, perkhidmatan adu-adu PM dalam Parlimen Kemaman dan ahli Parlimen PAS ini yang sangat cemerlang, kepercayaan kepada pimpinan negeri Terengganu yang dikemudikan oleh Dr. Samsuri, amat berhormat Dr. Samsuri ataupun lebih kenali sebagai Dr. Sam, di atas komitmen dan janji yang ditunaikan. Sebagai contohnya di Kemaman ini, seperti kelulusan tapak rumah mayat di Dusun Nyo Cukai yang telah lama dijanjikan sebelum ini oleh kerajaan PAS PN lagi. Yang kedua, pembinaan pintu gerbang Kampung Cina, satu pengiktirafan kepada masyarakat tempat. Sambutan perayaan-perayaan kaum yang meriah menggambarkan keharmonian dan toleransi kaum yang baik di Kemaman. Seterusnya, mengikis perasaan Islamofobia di kalangan penduduk setempat dan lain-lain lagi. Kami ingin juga menekankan bahawa pendekatan kempen jahat PHBN yang terus menabuh fitnah kepada kerajaan negeri dan PN menyebabkan sebahagian penyokong bukan Melayu terkeliru dengan dakwah yang diberikan. Antaranya, isu tidak boleh seluar pendek, penutupan kedai arak, pelaksanaan undang-undang syariah yang akan terpakai kepada pihak non-Muslim dan lain lagi. Ini berbeza dengan pendekatan kempen budaya politik matang dan sejahtera BPMS di kalangan pasukan kempen PAS PN yang dapat terima dengan baik oleh pengundi-pengundi di Kemaman ini. Selain itu, dimaklumkan terdapat juga protes di kalangan bukan Melayu terhadap gabungan BNPH di mana sebahagian besar pengundi tidak akan turun dalam PRK kali ini dan peratusan keluar mengundi PRN yang lepas sebanyak 53% dijangka akan merosot lagi kali ini. Terima kasih. Ini adalah komitmen kami daripada PN Selangor yang sama-sama datang hari ini yang berkempen bermula daripada minggu ini sampailah hari Jumaat dan sehingga hari Sabtu nanti bagi memastikan kemenangan calon Perikatan Nasional iaitu Dr. Sam dalam pilihan raya Kemaman kali ini. Sekian, terima kasih. Saya buka kepada soalan-soalan, kalau nak bertanya, silakan. Yang mana Menteri Besar Terengganu tidak mengumumkan inisiatif dan juga monas sebelum daripada jadi pertama berbanding dengan pendekatan yang dijadikan sebelum soalan pertama. Yang kedua adalah tentang royalty ataupun dana kas yang
diumumkan sebelum yang tidak dibayar dan diumumkan juga oleh Besar Terengganu. Dia jumlah bayaran telah sangat-sangat berkurangan berbanding dengan jumlah yang dibayar oleh sebelum kabinet pimpinan PN Selangor. Mungkin silakan. Baik, berkaitan tentang soalan tentang bagaimana kenapa Dr. Yang Amat Mohd Majelis tidak mengumumkan bajet seperti biasa. Ini adalah satu kaedah pendekatan yang berhemah. Sebab kalau diumumkan dengan berbagai insentif-insentif diberikan, nanti akan dikatakan sebagai rasuah ataupun sogok kampanye raya. Jadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu mengambil langkah yang sangat berhati-hati supaya ia tidak dimanipulasikan oleh media ataupun pihak tanggungjawab dalam kita mengatakan bahawa ini adalah sogok kampanye raya. Ini satu langkah yang cukup bijak, yang tepat sesuai dengan kita menjaga integriti sebuah negeri yang dipanggil menjaga ketulusan. Jadi ini satu pendekatan baru yang dibawa dan insya-Allah ini menjadi contoh yang tak pernah dibuat sebelum ini. Jadi pendekatan baru ini menjadi satu model baru. Bagaimana kita nak mengumumkan bajet supaya dilihat telus dalam keadaan kita pilihan raya tetapi memberikan satu contoh yang terbaik. Bagaimanakah yang terbaik untuk mengumumkan bajet? Sebab kalau kita buat umum, dia akan macam-macam lah, ini gula-gula pilihan raya sebagainya. Tapi Dr. Sam telah memberikan satu pendekatan baru, iaitu umum bajet secara tidak detail, tapi sebagai memastikan ini satu langkah untuk memastikan tidak berlakunya dikatakan sebagai sogokan pilihan raya yang banyak digembar-gemburkan oleh masyarakat. Yang kedua tadi? Dan royalti yang tidak dibayar. Baik. Soalan ini sepatutnya dijawab oleh pihak sendiri kan? Sepatutnya dalam sebuah negara yang mengamalkan federalisme, soal royalti ini sepatutnya diberikan kepada negeri Terengganu dan negeri yang terlibat. Tak ada tangguh-tangguh. Sebab sebagaimana janji mereka sebelum-sebelum inilah nak bagi royalti tanpa ada batas sekalipun. Tetapi bila lewat bayar sampai sekarang ni, pada saya ini suatu langkah yang sangat ke belakang. Sebagai sebuah kerajaan yang mendukung federalisme, sepatutnya hak negeri dibayar secepat mungkin. Sebab ini adalah keperluan negeri, kepada rakyat untuk membangun negara yang negeri kita. Jadi pada saya, langkah untuk tidak membayar royalti atau melambat-lambatkan membayar royalti adalah satu langkah yang sangat ke belakang dan inilah zalim kepada negeri dan akhirnya akan menzalimi rakyat negeri ini. Saya menyeru supaya royalti yang diberikan ini diberikan segera supaya kerajaan negeri Terengganu dapat merancang, dapat melaksanakan untuk kebaikan, kebajikan masyarakat dan untuk memastikan negeri Terengganu ini sentiasa dalam keadaan terbela. Tapi kalau kita bayar lewat, akhirnya perancangan menyebabkan tertangguh. Ini satu langkah yang sangat tidak baik, yang tidak patut dilakukan sebagai sebuah negeri, sebagai sebuah negara yang mengamalkan federalisme. Ini pandangan saya. Tadi tambah? Mau tambah lagi? Bayar sikit lagi. Terima kasih. Saya amat bersetuju dengan pandangan Datuk Dr. Halim Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor tentang dua perkara yang dibangkitkan. Cuma sebelum saya memberikan respon yang lebih terperinci, saya ingin tegaskan bahawa kehadiran kami pada hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya adalah atas nama Perikatan Nasional Selangor. Kami baru saja selesai sidang Dewan Negeri Selangor yang berlangsung selama 2 minggu dan ini merupakan satu tempoh sidang yang paling lama kerana kehadiran 22 ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional, satu blok yang terbesar dalam sejarah Negeri Selangor. Sudah tentulah kami juga bertanggungjawab untuk bersama-sama dalam kempen pilihan raya kecil Kemaman pada kali ini. Dan kami ingin menyatakan dukungan kami kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Samsuri kerana prestasi beliau yang cukup cemerlang dalam membangunkan dan mentadbir negeri Terengganu. Kita lihat kejayaan beliau atas prinsip integriti, kebertanggungjawaban kepada rakyat telah diterjemahkan dalam bentuk sokongan rakyat Terengganu dalam pilihan raya umum yang lalu dan juga dalam pilihan raya negeri yang lalu, di mana negeri Terengganu mencatatkan kejayaan yang luar biasa dengan memenangi kesemua 8 parlimen dan 32 Dewan Undangan Negeri. Ini merupakan manifestasi rakyat negeri Terengganu yang mengakui kejayaan kepimpinan
Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Ahmad Samsuri sepanjang tempoh beliau menjadi Menteri Besar kerana prihatin kepada masalah rakyat Terengganu dan terus berusaha untuk membangunkan negeri Terengganu. Dan ini perkara-perkara yang bagi saya kita harus belajar daripada orang Terengganu sendiri. Perjuangan mereka bukan sahaja menumpukan soal pembangunan infra dan juga fizikal, tetapi berpegang kepada prinsip, nilai dan juga integriti. Walaupun diasah dan dizalimi oleh Putrajaya pada hari ini, mereka tidak berganjak. Mereka masih meneruskan perjuangan dan rakyat negeri Terengganu tetap bersama dengan PAS dan Perikatan Nasional kerana ini adalah hak kita sebagai rakyat. Sebab itu kemenangan Datuk Dr. Ahmad Samsuri dalam pilihan raya kecil Kemaman ini penting untuk memperkukuhkan suara rakyat negeri Terengganu di dalam Dewan Rakyat. Kerana ada banyak perkara yang belum dilaksanakan oleh Putrajaya. Kerana bagi pandangan kami, Perdana Menteri dan kerajaan yang ada pada hari ini di Putrajaya telah mengkhianati amanah dan dukungan rakyat negeri Terengganu dalam sistem demokrasi. Sehingga hari ini, kerajaan negeri Terengganu dan rakyat Terengganu belum lagi menerima sebarang bayaran royalty. Yang diterima baru-baru ini hanyalah emolument. Dan ini sudah tentulah mengkhianati prinsip federalisme yang ditegaskan oleh Pesuruhjaya tadi. Jadi pada petang ini kami datang dengan satu tekad untuk mengajak pengundi-pengundi luar daripada negeri Terengganu untuk kembali melaksanakan tanggungjawab kerana bukan saja kemenangan yang kita harapkan tetapi dengan majoriti yang lebih besar supaya suara rakyat negeri Terengganu itu lebih kuat dan bergema dalam Dewan Rakyat untuk mendesak Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan hari ini supaya jangan khianat rakyat Terengganu. Kerana kita bukan pengemis, kita bukan nak melutut kepada Perdana Menteri. Kita hanya mahu hak kita dipatuhi dan dapat dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Itu soal royalty. Soal apa yang telah diumumkan oleh Menteri Besar dalam sidang Dewan ini adalah satu pendekatan yang amat bertanggungjawab. Beliau tidak pernah menggunakan sidang Dewan ataupun kerajaan untuk kepentingan politik tetapi semata-mata untuk melihat negeri Terengganu ini terus dibangunkan dan rakyat mendapat hak mereka melalui dasar-dasar yang akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Beliau tidak sama sekali menggunakan kedudukannya sebagai Menteri Besar untuk menyogok pengundi-pengundi dalam pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri seperti yang dilakukan oleh sebelah sana yang senantiasa mengugut, mendesak, menyogok dan melakukan amalan rasuah dan salah guna kuasa untuk kekal di tampuk pemerintahan. Ini bezanya kerajaan yang ditadbir oleh Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu dengan kerajaan campuran di antara UMNO dan juga Pakatan Harapan. Saya ada soalan, adakah kempen jahat DHBN ini akan mempengaruhi sebagai terhadap PN Selangor untuk PRK kali ini, terutamanya masyarakat non-Muslim di Selangor, dan keduanya apakah mekanisme atau cara PN Selangor untuk menangani kempen jahat? Baik, berkaitan kempen jahat yang dilakukan melaga-lagakan agama memburukkan Islam ini suatu kempen yang sangat negatif. Ini tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara demokrasi. Sepatutnya mereka berkempen secara bersih. Sepatutnya mereka memupuk hubungan yang lebih baik antara kaum, bukannya memfitnah tentang keburukan apa yang tak berlaku pun. Ini sesuatu yang cukup negatif yang tidak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara demokrasi. Sebagai sebuah
kita mendukung demokrasi yang bebas, yang terbuka. Tetapi jangan sampai mereka buat fitnah berbagai-bagai. Contohnya berbagai isu-isu yang dibangkitkan oleh PHPN dalam kempen ini sangat negatif. Dan ini memberi kesan negatif. Tapi kita Negeri Selangor insya-Allah dengan segala tenaga yang ada pada kita, dengan kepimpinan PN Negeri Selangor yang pakar-pakar ataupun expert yang luas dalam pengalaman pentadbiran hubungan masyarakat, kita akan menerangkan apakah sebenarnya yang dilakukan oleh PN yang terbaik. Dan PN akan merancang, akan menyusun strategi bagi menerangkan. Sebab penerangan kepada masyarakat ini perlu diperluaskan lagi. Masyarakat kena faham apa sebenarnya yang dibawa oleh kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kita tidak pernah mengedepankan hak-hak orang bukan Islam yang hak mereka itu dijaga. Contoh di Kelantan, Terengganu, di mana-mana pun kita tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Ini perlu diterangkan kepada masyarakat dan kita akan terangkan sebaik mungkin dengan jentera perangan Negeri Selangor dan jentera PN Negeri Selangor bersama Bersatu dan PAS dan juga gerakan akan secara all out menerangkan supaya kempen negatif ini dapat kita hilangkan, kita terangkan sebenar. Sebab kebimbangan kita ialah idea nak buat Islamfobia. Ini yang saya takut. Takut kenapa? Takut masyarakat tak faham, akhirnya tertipu dengan apa yang dakwah diberikan. Jadi kami PN Negeri Selangor bersama kepimpinan PN Negeri Selangor yang dipimpin oleh Datuk Sri Umar Aziz sebagai pembangkang Negeri Selangor dan juga rakan-rakan semua akan memastikan bahawa kita akan memberi penjelasan kepada masyarakat, kita akan menerangkan apakah sebenarnya yang berlaku dan itu adalah bukti dan fakta. Kalau tak percaya, pergilah di Kelantan dengan yang selama ini berapa lama diperintah oleh PAS, yang memerintah tidak ada masyarakat pun yang dizalimi. Maka ini yang perlu dijelaskan kepada masyarakat pada masa depan. InsyaAllah kita akan menerangkan dan pada akan datang kita bersedia. Kita akan bersedia, pemerintah akan mengambil alih kepimpinan Negeri Selangor, kita akan PR16, kita akan all out untuk memastikan pada PR16 Negeri Selangor akan diperintah oleh Perikatan Nasional. Sampai satu kena Selangor sikit. Berkenaan isu yang panas baru ni, berkenaan dengan aktiviti besar yang terpaksa akur dengan speaker. Bagaimana tentang speaker yang menguasai tidak akur pada ketua majlis? Mungkin respons sikit. Kalau boleh kita bicara soal kemaman dulu hari ini. Saya kira Selangor itu telah pun diketahui umum. Banyak telah kita sebarluaskan yang membuktikan bahawa hari ini kerajaan campuran ini sedang didominasi oleh satu kumpulan yang akan menyebabkan kumpulan yang lain merasa terhimpit dan terpinggir. Dan ini telah kita buktikan dalam sidang Dewan yang baru-baru ini. Tetapi pada petang ini saya nak tumpu soal kemaman. Saya juga nak menyambut apa yang disebut oleh Pesuruhjaya sebentar tadi, bahawa Selangor telah dipertanggungjawabkan untuk membantu gerak kerja pilihan raya di Cukai. Kerana di sini ada komposisi kaum bukan Melayu yang perlu kita santuni dan juga kita temui dan jelaskan. Dan sudah tentulah ada asas dari segi strategi pilihan raya mengapa Selangor dihantar ke sini, kerana dari segi pengalaman kerjasama dengan bukan Melayu ini, kita ada pengalaman yang agak lebih sedikit daripada negeri-negeri yang lain. Ini terbukti apabila kita di dalam kerajaan, PAS juga adalah sebahagian daripada kerajaan negeri sebelum ini. Saudara Zaidi, sekarang Institusi PAS Negeri Selangor, dia adalah exco kerajaan negeri. Bersama-sama dengan saya dan juga Datuk Dr. Ahmad Yunus, Datuk Iskandar dan juga YB Solehin Muhi. Kita pernah mentadbir sebuah kerajaan yang mempunyai komposisi bukan Melayu yang agak dominan, yang agak besar. Dan kita tidak ada masalah. Kita telah bertindak dengan cukup adil dan saksama. Tidak ada orang Cina, tidak ada orang India yang menjadi mangsa ataupun dizalimi ketika PAS menjadi kerajaan. Dan sebahagian daripada kerajaan negeri itu adalah dikuasai oleh PAS. Tetapi kita telah melaksanakan dasar yang adil dan saksama kepada semua rakyat. Maka tujuan kita turun di sini adalah untuk meyakinkan pengundi-pengundi
bukan Melayu bahawa mereka tidak perlu takut dengan PAS. Saya tidak nampak ada masalah yang besar untuk orang bukan Melayu di Terengganu termasuk di Kemaman, kerana mereka juga telah menyaksikan bagaimana adilnya kerajaan PAS semenjak beberapa tahun yang lalu mentadbir negeri Terengganu. Orang Cina dibela, orang India diberikan perhatian, sama ada dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial. Cuma kita nak yakinkan mereka bahawa wadah perjuangan untuk masa depan rakyat negeri Terengganu mestilah berada dan dipertahankan atas nama Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu, kerana kita telah terbukti berjaya dalam memperkenalkan dasar-dasar yang adil kepada semua rakyat, termasuk orang Cina dan juga orang India. Jadi kami akan laksanakan tanggungjawab ini dalam beberapa hari yang akan datang, dan kita merasakan seperti yang dinyatakan tadi, dukungan dan sambutan orang bukan Melayu termasuk Cina dan India nampaknya amat positif. Cuma kita mahu kekalkan momentum ini sehingga 2 hari bulan, dan kita berdoa agar calon PAS mewakili Perikatan Nasional di Kemaman ini akan menang dengan majoriti yang cukup meyakinkan supaya suara rakyat Terengganu ini lebih kuat di Dewan Rakyat, insya-Allah. Okey. Biar ada. So, terima kasih kepada semua dan kita tangguhkan dengan tasbih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.